Hai hai hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Nurul. Okey, di dalam video yang ketiga dalam bab 5 taburan kebarangkalian. Okey murid-murid, jom kita pergi ke subtopik yang terakhir iaitu 5.3 taburan normal. Okey murid-murid, okey jom kita lihat. Okey, kita tengok soalan ini. Okey, rajah di bawah menunjukkan graf bagi taburan normal. Okey, piawai. Kebarangkalian yang diwakili oleh rantau bolorek adalah 0.3415. Jadi cari nilai K. Okey murid-murid, kalau cikgu suka conteng dulu macam ni. Okey. Sebenarnya kan, dalam ini area yang berlorek ni adalah dia punya kebarangkalian adalah 0.3415. Jadi kalau kita nak menggunakan jadual taburan normal, jadual taburan normal, cikgu refresh balik. Jadual taburan normal hanya dapat mencari area detail ataupun ekor. Okey. Jadi sekarang kita kena cari area ekor. Jadi di sini area ekor adalah di sini. Di dalam ni. Kita nak cari dia. Jadi macam mana nak cari area di sebelah yang cikgu titik-titik ni? Okey. Jadi kita tahu graf taburan normal ni adalah simetri kiri dan kanan. Simetri kiri dan kanan bererti sebelah ini adalah 0.5, sebelah ni adalah 0.5. Kesimpulannya semua ni ke sana 0.5. Bererti cikgu nak cari area ini adalah 0.5 tolak 0.3415. Jadi cikgu akan dapat 0.1585. Jadi kita dapatlah. Jadi kesimpulannya probability di mana Z kita lebih kecil daripada negatif K, disebabkan ni negatif ya. Negatif K, kita dapatlah 0.1585. Kita dah ada kebarangkalian dia, kita nak cari nilai Z. Nilai kebarangkalian. Jom kita tengok pada jadual kebarangkalian. Kita punya kebarangkalian tadi adalah kita punya kebarangkalian di mana probability di mana Z lebih kecil daripada negatif K adalah 0.1585. Nilai kebarangkalian ni nilai kebarangkalian. Nilai kebarangkalian tak cukup cikgu. Adalah yang berada di sini, yang berada di dalam ini. Ini adalah nilai kebarangkalian. Jom kita cari nilai kebarangkalian di mana. Cikgu tulis balik. Kita cari nilai 0.1585 yang paling hampir di dalam ini. Jadi cikgu carilah 0.1585 mana ya? 1585. Cikgu pergi kat 1515. Kita kena cari lebih daripada 1585. Jadi cikgu dapat kat sini. 1587. 1587 jadi cikgu suka buat jadual macam ni, table. Kita ada 0.1585, lebih daripada dia adalah 0.1587. Jadi beza dia adalah 2. Jadi beza ni adalah 2. Jadi seterusnya, kalau ada pembaris panjang kamu guna pembaris panjang. Kalau cikgu kat sini cikgu highlight lah. Sepanjang dia ni. Sepanjang dia ni. 01587 berada di kolom kosong. Cikgu highlight dia berada di kolom kosong. Lepas itu kat sini 2. Kamu tengok 2. 2 kita tengok pergi ke bahagian minus, tolak. Cari nombor yang sama ataupun nombor yang hampir sama, yang paling dekat. Jadi yang paling sama dekat sini cikgu tunjuk adalah 2. Hampir sama jadi terpergi ke sana. Sekejap ya.
Okey, jadi cikgu highlight lah dia punya kolom. Okey, kolom dia. Di sini. Okey. Jadi kita akan dapatlah sini sebenarnya 1 bukan 7 1. Okey. Jadi apakah nombor yang cikgu dapat hasil daripada persilangan itu? Jadi cikgu pun bulatkan 1 kurang kosong, ini kosong, ini 1. Jadi cikgu dapatlah 1.001. Ini adalah jawapan nilai K kita ataupun bukan nilai K, nilai Z kita. Nilai Z kita. Jom kita pergi balik ke muka surat depan. Okey. Jadi kesimpulannya kita tahulah nilai Z kita tadi lebih kecil daripada negatif 1.001. Macam tu Okey. Ataupun kita kata lebih kecil daripada K lah. Nanti kamu keliru pula. Okey, dah mak. Sekejap. Okey, nanti kamu keliru pula cikgu letak negatif kat sini. Disebabkan dia dah letak nilai K kan. Cikgu letak K, sini K. Jadi kita tahulah nilai K kita sama dengan negatif 1.001. Okey, begitu caranya untuk mencari dalam jadual. Okey, jom kita tengok soalan yang kedua. Okey, murid-murid, soalan yang kedua. Okey, kita tengok soalan yang kedua. X ialah satu pembuluh baharawak selanjar yang bertabur secara normal dengan min ialah 12 dan variance ialah 4. Okey, cari di mana nilai Z score kita. Nilai skor Z di mana jika X sama dengan 14.2. Okey, dekat sini murid-murid. Cikgu boleh keluarkan maklumat-maklumat yang penting. Untuk skor Z punya rumus adalah Z sama dengan X tolak min per standard deviation. Okey. Jadi disebabkan min dia dah bagi, min sama dengan 12. Okay, min sama dengan 12. Lepas tu dia dah cari variance. Dia dah bagi variance. Variance sama dengan 4. Bererti standard deviation kita ataupun sisihan piawai kita adalah 2. Kita square rootkan je lah. Okey, bererti di sini ya murid-murid. Soalan nak cari skor Z. Okey, skor Z di mana X tolak min per sisihan piawai. X kita 14.2 tolak min. Min kita tadi adalah 12 per, kita punya standard deviation ataupun sisihan piawai kita 2. Jadi kita dapat dekat sini adalah 1.1. Okey, jangan lupa macam mana nak cari skor Z. Okey, good. Okey, jom kita tengok untuk contoh soalan 2B. Okey, 2B. Okey, cari probability di mana X berada di antara 11 dan 13.5. Okey, sekarang ini adalah X. Kita kena tukar kepada Z ataupun Z score ataupun skor Z. Okey, untuk mencari jawapan. Tapi cikgu salin dulu di sini di mana probability X berada di antara 11 dan 13.5. Jadi cikgu perlu tukar X kepada Z. Jadi jangan lupa rumus Z tadi di mana X tolak min per standard deviation. Jadi cikgu terus buat macam ni. 11 tolak 12 per 2. Terus jadi Z kat sini. 13.5 tolak 12 per 2. Okey. Kalau kamu dapat perpuluhan yang banyak, ambil 3 tempat perpuluhan sahaja. Okey, 3 tempat perpuluhan. Okey, tapi kat sini kita dapat ni lah yang cikgu tunjuk ni. 0.75. Dah. Okey, nanti nampak macam 1 pula. Cikgu padam kejap. Okey. 0.75. Okey. Jadi di sini murid-murid, biasakan, kalau cikgu biasakan kita lukis dulu, lakar dulu graf. Nak bagi nampak, nak bagi faham. Kalau cikgu suka lukis graf. Di sini kosong Jadi dekat sini negatif 0.5 di kawasan negatif, negatif 0.5, 0.75 kawasan positif. Macam ni. Jadi areanya adalah kebarangkaliannya adalah berada di sini. Cikgu highlight. Okey, kebarangkaliannya berada di sini. Di kawasan yang cikgu highlight ni kawasan dia. Okey. Okey, di sini. Okey murid-murid, jadi macam mana kita nak cari kebarangkalian yang dilorek tu? Okey, tadi kan cikgu ajar, dalam jadual normal tu kita akan dapat kebarangkalian ekor. Jadi kita cari ekor di sini berapa,
ekor di sini berapa. Jadi ini adalah nilai Z kita adalah 0.5. Ini nilai Z kita adalah 0.75. Okey, jom kita cari kebarangkalian. Okey, sebab kenapa cikgu letak positif? Sebab dalam jadual tak ada positif, tak ada negatif, dia positif je. Okey, jom kita cari. Okey, tadi cikgu tulis tadi satu lagi Z sama dengan 0.5, lagi satu Z 0.75. Okey, macam mana nak cari Z sama dengan 0.5? Okey, kat sini cikgu pakai kuning untuk dia. Okey, cikgu pakai kuning. Okey, Z 0.5. Kita cari kat sini Z. Ini nilai Z. Oh, 0.5. Sini, sepanjang ni. Tetapi dia setakat 0.5 saja. Okey, selepas dia tak ada nombor. Okey, kalau selepas dia tak ada nombor, berarti 0.5 tu lepas dia kosong lah, tak ada nombor, kosong. Jadi kita tengok, okey, dia punya persilangan. Okey, persilangannya adalah di sini. Jadi, jawapan kita, okey, kebarangkalian kita adalah 0.3085. Okey, kita biarkan dulu. Okey, sekarang kita nak cari 0.75 pula. Okey, cikgu padam kat sini. Okey, 0.75. Okey, cikgu highlight yang kuning. 0.7. 0.7. Jadi, cikgu pergi ke 0.7. Okey, cikgu garis dulu. Okey, tapi kat sini adalah 5. Yang kedua adalah 5. Cikgu pergi kat 5 sini. Bawah terus. Okey, di mana titik persilangannya? Okey, persilangannya, nombor yang bersilang adalah di sini. Jadi cikgu dapat 0.2266. Macam tu. Jom kita patah balik ke sini. Okey, jadi kat sini, okey, jadi area di sini adalah, kejap ya, cikgu padam di sini. Oh, ada orang jual aiskrim. Okey, dengar ke? Okey, jadi di sini kan murid-murid, cikgu tulis kat sini lah. 0.5 tadi kita dapat, okey, dalam ni adalah 0.03085. Okey, cikgu dapat tu tadi. 0.03085. Oh, sorry, cikgu tersilap. Apa benda ni? Sekejap. Patah balik. 0.3085. Okey, pergi balik. Okey. 0.3085. Okey, lepas tu area dalam sini pula adalah 0.2266. Okey, kita nak cari ni ya, kita nak cari ni kawasan yang berlorek ni. Okey. Jadi kesimpulannya, okey, sambungan dia, kesimpulannya, jawapannya adalah kita tahu kalau lorek semua adalah 1, jadi 1 tolak kiri tolak kanan. 0.3085 tolak 0.2266. Tolak kiri dan kanan tu. Jadi kita dapat yang tengah-tengah. Jadi kita dapatlah 0.4649. Ye, berjaya. Okey, good. Jom kita tengok soalan yang ketiga. Okey murid-murid, berdasarkan soalan yang ketiga, rajah di sebelah menunjukkan graf bagi taburan normal piawai. Jika probability di mana M lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0.35 adalah 0.5124. Cari nilai M. Okey, di mana Z lebih kecil daripada nilai M. Jadi ingat yang ini adalah kebarangkalian. Dia dah bagi dah kebarangkalian. Jadi cikgu contenglah di sini. Dalam ini dia punya area atau kebarangkalian dia 0.5124. Okey. Jadi sekarang kita nak cari, apakah nilai M di sini. Okey. Sebelum tu kita cari dulu apakah nilai area yang pertama. Okey, area A, cari area B. Okey, area B. Okey, jadi cikgu cari B dulu. Sebab apa cikgu cari B? Sebab B kita dah dapat dah 0.35. 0.35 ni bererti, bererti kebarangkalian di mana Z lebih besar daripada 0.35. Okey, jadi kita cari dalam jadual taburan normal. Okey, jom cikgu cari kat sini.
Okey, yang pertama tadi kita nak cari Z sama dengan 0.35 kan? Okey, jom 0.35. Jadi cikgu pergi ambil highlight. Okey, 0.35 cikgu cakap 0.3. Okey, ini 0.3 garis. Okey, lepas tu cikgu ambil highlight lain lah pula. 5. 5 yang kedua ni, dekat sini 5. Okey, persilangan. Oh, sorry. Tak sempat cikgu nak ambil. Okey, persilangan jadi sini. Okey, cikgu dapat 0.3632. Okey, 0.3632. Okey, jom kita pergi ke depan semula. Kita dapat 0.3632. Okey. Okey, murid-murid, kesimpulannya di sini cikgu padam. Okey, jadi area di sini adalah area di sini adalah tadi 0.3632, berarti dalam ni 0.3632. Okey, sekarang kita nak cari M. Kita tak boleh cari M sebab kita tak tahu nilai Z dia kan. Tapi cikgu nak cari area A. Okey, area A ataupun kebarangkalian pada A. Okey, jadi kebarangkalian A di mana probability di mana Z lebih kecil daripada M. Okey, kita akan dapat 1 tolak 0.5124. Tak nampak. Tolak 0.3632. Jadi di sini cikgu dapat 0.1244. Yes, jadi berjayalah cikgu dapat kebarangkalian di mana Z lebih kecil daripada M. Good. Okey. Jom kita tengok soalan yang terakhir. Okey murid-murid, soalan yang terakhir di sini ialah gaji harian pekerja di sebuah kilang bertabur secara normal dengan min RM80 dan sisihan piawai RM15. Kita tengok soalan A. Diberi bahawa bilangan pekerja di kilang itu ialah 200 orang. Cari bilangan pekerja yang memperolehi gaji harian lebih daripada 85. Okey, jadi apa maklumat yang kita boleh keluarkan? Okey, kita ada min. Min sama dengan 80. Kita ada sisihan piawai RM15. Sisihan piawai ialah RM15. Apa lagi? Okey, diberi bahawa pekerja kilang itu ada 200 orang. Jadi N sama dengan 200. Apa lagi? Okey, cari bilangan pekerja yang memperolehi gaji harian lebih daripada 85. Jadi kalau kita nak cari bilangan pekerja, kita kena cari dulu dia punya kebarangkalian. Okey, nak cari dulu kebarangkalian dia. Okey, jadi kita guna keyword lebih daripada 85 bermaksud kita nak cari probability di mana X lebih daripada 85. Okey, jadi kita perlu tukar kepada skor Z di mana Z lebih besar, ingat X tolak, lupa nanti. X tolak min per standard deviation. Jadi 85 tolak dengan 80 per 15. Macam tu. Jadi kat sini, cikgu dapat banyak. Kalau dapat banyak tempat perpuluhan, ambil hanya sekadar 0.333. Ambil 3 tempat perpuluhan. Kalau cikgu suka lukis dulu. Lukis dulu. Sini kosong, disebabkan 0.33 adalah positif. Cikgu buat garis lurus kat positif. 0.333. Disebabkan di sini kalau murid-murid tengok lebih besar. Kalau lebih besar kita lorek di sebelah kanan garisan. Dia pandang kanan, lorek kanan. Jadi kita nak cari kebarangkalian yang cikgu lorekkan. Jadi jom kita cari. Jom kita cari nilai 0.333 ini di dalam graf. Jom kita pergi graf. Graf pula, jadual. Jadi kita nak cari nilai Z tadi kita tahu 0.333. Cikgu highlight dulu. Kita ambil warna kuning. 0.3 yang pertama. 0.3 di sini, cikgu garis.
Okey, seterusnya cikgu pilih warna yang berbeza. 3 yang kedua. Okey, 3 kat sini. Okey, ini dia. Okey, lepas tu cikgu ambil warna lain pula. Cikgu ambil warna oranye. 3 yang ketiga tu di sini. Ni 3 ke bawah. Okey, jadi di sini murid-murid, okey. Okey, kita dapat apa dia ni? Okey, kita dapat persilangan dia di sini. Okey, cikgu buat 0.3707. Dekat sini adalah 11. Ini adalah tolak. Tolak maksudnya 11 letak paling ujung. Kita tolak dia. 0.00. Jadi bila kita tolak, kita akan dapat 0.3696. Dapat jawapan Jom kita pergi ke muka depan balik. 3696. Okey murid-murid, jadi kesimpulannya di sini, kesimpulan di sini, cikgu dapatlah jawapan sama dengan 0.3696. Sini dapat 0.3696 dia punya lorekan ataupun area ataupun shaded region macam tu, ataupun kebarangkalian yang dilorek. Jadi murid-murid, ini adalah kebarangkalian pekerja yang lebih daripada RM85 gaji dia. Tetapi sekarang murid-murid, soalan nak cari bilangan. Apabila dia kata bilangan, kita nak cari bilangan dia, bererti kebarangkalian. Kita nak cari kebarangkalian darab bilangan dia. Kebarangkalian kita adalah 0.3696. Bilangan ada 200. Darab 200 orang. Jadi di sini kita dapat 73.92. Menghampiri Jadi terus kita letaklah 74 orang. Begitulah untuk soalan A. Good. Jom kita tengok soalan B. Murid-murid, kita terus ke soalan B. Soalan B berbunyi, cari nilai P jika P peratus daripada pekerja di kilang itu mendapat gaji harian kurang daripada 85. Macam mana ni? Cari nilai P. Kurang 85 tu bermaksud macam ni murid-murid. Macam ni. Maksudnya kurang daripada 85. Kurang daripada 85 berarti kita nak cari kebarangkalian di mana X kurang daripada P. Kurang daripada P ke macam ni? Kurang daripada 85, kurang daripada 85. Kurang daripada 85. Dia dah bagi peratus. Peratus, selalunya peratus itu adalah kebarangkalian. Kebarangkalian. Jadi sekarang peratus kita adalah P. P peratus sama dengan bermaksud P per 100. Macam tu. Ataupun P peratus lah. Cikgu letak P lah. P peratus. Seterusnya murid-murid. Jom kita cari. Kita tukar dulu nilai Z kita. Kita tukar dulu nilai Z kita, Z score, kita cari Z di mana 85 tolak min bahagi sisihan piawai iaitu 15. Jadi cikgu selesaikan dulu. Cikgu akan dapat di sini adalah di sini cikgu dapat Z lebih kecil daripada 0.333. Macam tu. Jadi murid-murid sama je macam tadi. Kalau kamu tengok soalan A tadi, soalan A tadi di mana probability mana Z lebih daripada 0.333. Kita akan dapat tadi 0.3696. Tapi sekarang kurang. Terbalik, bererti probability di mana Z lebih kecil daripada 0.333 ini bermakna 1 tolak 0.3696. Jadi kita dapat di sini 0.6304. Jadi kita dah dapat kebarangkalian yang kurang daripada RM85. Berarti sekarang di sini soalannya je nak peratus. Bila peratus, bila nak cari peratus, peratus pekerja. Jadi kebarangkalian tadi
darab sahaja dengan 100. Okey, jadi kita akan dapat 63.04%. Macam tu. Yeay, kita berjaya. Okey, murid-murid. Okey, jadi ini sahaja. Ini sahaja soalan kita. Sekian, terima kasih. Selamat belajar bersama Cikgu Nurul. Okey. Jadi, itu sahaja. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.